Ya dah. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, minggu ni adalah merupakan minggu yang terakhir, minggu ke-14. Okey, berakhirnya semester 1 2021-2022. Okey, untuk minggu terakhir ni kita akan masuk topik yang terakhir sekali, iaitu Basic Internet Searching Techniques and Email lah. Okey. Okey, untuk mutanawak, topik ni saya tak akan ajar. Saya cuma sepintas selalu, saya akan bagi awak e-book yang terdapat dalam format Anyflip lah. Saya akan bagi link nanti, awak boleh buka dan baca. So, e-book ni ditulis oleh saya dan juga Encik Syukur. Okey, tak tebal, cuma 44 muka surat saja, termasuk kulit dan sebagainya. Isi tak banyak, dalam 40 muka surat je. So, tolong baca buku ni. Okay. Jadi saya akan review buku ni bersama awak lah. Okay, tolong baca dan segala konten yang ada dalam buku ni, dan video topik 5, iaitu topik 5 yang ada 3 video tu akan disoal, akan ditanyakan nanti dalam teori test. Okey, yang akan dilaksanakan lah. Tunggu je lah masa nanti kita akan buat pelaksanaan teori test. So dalam minggu ni, dalam kelas hari ini, saya akan bagi yang pertama e-book. Yang kedua, saya akan bagi lab work yang keempat, iaitu lab work yang berkaitan dengan project management, iaitu penggunaan aplikasi Project Plan 365. Dan satu lagi adalah mini project kedua yang saya akan bagi selepas kelas nanti. Okay. Soft copy untuk lab work 4 dan mini project kedua saya akan bagi. Mini project yang kedua adalah kesinambungan daripada mini project 1. So, benda ni project berkumpulan. So, rancang sama tu. Cuma dalam mini project 1 buat pakai Word dan Excel. Dan mini project yang kedua ni, daripada yang tadi kita akan tengok, kita akan gunakan Microsoft PowerPoint dan Project Plan untuk pelaksanaan dia. Okay. So, kita masuk topik yang ke-6 lah. Okay. Basic Internet Searching Techniques and Email ADS. Okay, bukan software Anyflip, cuma buku tu berada dalam Anyflip punya page. Okay, link buku tu kat sini lah. Nanti link ni saya akan bagi dalam WhatsApp group. So, awak just klik dan terus dia akan buku macam ni. Okay, buku ni. Saya akan buka buku ni. Okay, buku ni tulis oleh saya dengan Cik Syukur. Okay, kalau awak paste apa ni link tadi tu dekat Google Chrome dan apa-apa saja Internet Explorer ni, okay, internet browser ni, so akan keluar dalam bentuk e-book macam ni lah. Okay, dan Anyflip ni boleh awak boleh zoom ke dia. Okay, boleh zoom in, akan zoom lagi. Okay, kalau awak scroll awak punya mouse, sekejap ya. Saya tak share yang ni, sekejap. Sorry. Ini. Okay, kalau awak paste apa ni alamat tadi tu dekat apa ni web browser apa,
So dia akan keluar dalam bentuk ibu macam ni lah. Okay, ibu macam ni. Okay, dalam ini flip ni awak boleh zoom. Kalau awak scroll ke dalam, so dia boleh zoom lah. So kalau macam terkesan kecil semua tak masalah. Jadi tekan search, yang ni boleh pergi auto flip. Auto flip dia akan jalan sendiri lah. Okay, dia akan pergi sendiri, page by page lah. Okay, sebiji macam buku. Okay, dan awak sendiri pun boleh buat benda ni. Okay, daftar dia free. Okay, dan boleh download PDF kat bawah ni lah. Ni kita cuba masukkan lah. Okay. Okay, kalau kita nak baca sendiri, kliklah benda ni. Okay, klik yang page ni. Okay, kalau nak lebih clear, kita boleh zoom lagi. Okay, zoom. Ataupun scroll. Okay. Nampak? Kita boleh zoom. Dan kita boleh tarik menekan mouse ni lah untuk baca. Next page. Kita zoom out. Okay. Okay, kita masuk sikit lah. Saya secara pintas dulu. Okay, topik ni tak banyak, ada 40 muka surat saja. Kita zoomkan. Apa yang kita akan belajar daripada topik ni, ada 3 chapter lah. 3 chapter dalam topik yang ke-6 ni. Iaitu yang pertama, kita akan belajar tentang basic internet searching techniques. Okay. Pengenalan tentang internet, apa itu internet, apa itu web browser, apa itu World Wide Web lah, ataupun www. Kemudian penggunaan enjin carian ataupun search engine. Apakah yang dimaksudkan dengan enjin carian, bagaimanakah internet searching berfungsi dan berapa teknik internet searching teknik. Okay. Dan bagaimana nak searching teknik, kita gunakan berapa keywords, phrases dan juga synonyms. Okay. Nak gunakan keyword macam mana, nak gunakan Google search tu, dalam Google Chrome tu macam mana awak nak type perkataan, nak cari dia. Okay, so use keyword, multiple keyword macam mana, phrases macam mana, penggunaan tanda positif atau tanda plus dengan negatif plus campur ni macam mana, title symbol. Title symbol ni berada dalam keyboard pada bahagian atas sebelah nombor 1, 2, ada nombor kan, okay, sebelum tu. Itu tanda title lah, tanda macam wave lah. Okay, so dalam topik 2 pula, masuk pada bahagian email. Okay, apa yang dikatakan email, sejarah email, bagaimana email berfungsi, bekerja, penyedia rangkaian email, untuk perbandingan antara service provider yang ada dalam dunia ni lah. So saya buat sikit simple sample lah, tak semua. Okay, macam setiap IPT, setiap universiti pun ada email masing-masing. Saya tak masukkan itu lah. Contoh masuk kat Poly pun awak ada email, awak gunakan masuk Microsoft Teams pun gunakan alamat email kan. Metric at apa, student dan sebagainya tu, psp.d.my. Okay, dan email interface ni saya lebih prefer pada penggunaan Gmail. Okay, saya gunakan ambil satu saja contoh. Okay, tak gunalah buat sampai Gmail, Yahoo Mail dan sebagainya benda yang sama. Seperti apakah masuk dalam inbox, dalam star yang kita letakkan sebagai kita star kan dia, maknanya kita save je lah. Okay, cara nak hantar email, apakah masuk dengan spam dan juga compose. Compose ni kita nak write email. Dalam bab ketiga, menyentuh kepada email security dan juga privacy, keselamatan dan juga sebenarnya email ni. Termasuk pada email verification untuk verifikasi pengesahan email. Email security and privacy, apakah katakan password, bagaimanakah password bekerja, berfungsi dan mencipta password. Okey, apa lagi dalam tajuk dia? Okey, kemudian kita gunakan use secure internet access. Okey, ini cara-cara keselamatan internet, pelayaran internet. Pertama, kita nak rename the router and network. Okay, cara nak rename dia macam mana. Use solid and hard to guess password. Kita nak mencipta kata laluan yang solid dan hard to guess. Susah nak orang nak teka password kita tu.
Barangkali sekarang ni ramai yang gunakan nombor IC ataupun nombor flat kenderaan, okay, sebagai ataupun nombor telefon sebagai password. So kita nak bagi suggestion, awak kena cari satu password yang susah nak diteka oleh orang lain. Kalau dapat teka tu, maknanya habis dah. Susah lah kita punya segala privacy, segala benda-benda yang ni. Okay, email adalah perkara yang sulit. Okay, kita masuk sikit dalam basic internet searching. Untuk baca sendiri. Okay, pengenalan tentang basic internet searching teknik ni. Kemudian, apakah masukkan internet? Okay, internet sebagai interconnection of computer network. So, dia punya adalah perkataan yang terhasil daripada perkataan the interconnection of computer network. So singkatannya internet. Okay. It comprise of million computer device that carry and transfer volume of information daripada satu maknanya satu rangkaian komputer yang bersambung dalam satu dunia lah. Bila masuk sambungan tu maknanya komputer tu masuk dalam internet lah. Maknanya ada sambungan. Sama ada penggunaan kabel LAN ataupun menggunakan Wi-Fi. Kalau komputer tu stand alone, tidak ada sambungan dengan mana-mana peranti di tempat lain, so dia tidak masuk dalam jaringan internet. Okay, jaringan internet. Okay, lagi. Okay, apakah dikatakan dengan web browser ataupun pelayar web? Okay, pelayar web ni ialah satu aplikasi yang membolehkan kita untuk melayari web page, laman web. Okay. Contoh dekat sini seperti Internet Explorer. Okay, boleh zoom lagi kalau tak nampak. Zoom lagi. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, apa lagi? Mozilla Firefox, okay, dah ada. Apa lagi yang boleh ni? Dalam phone tu kebanyakan dia pakai Opera. Okay, Android semua kan? Pakai Opera. Safari ni digunakan oleh macOS. Okay, MacBook Apple punya ekosistem ni gunakan Safari sebagai web browser. Okay, seperti yang the most yang popular sekarang yang ada dunia ini ialah penggunaan Google Chrome lah. Google Chrome. Okay. 64% global market, okay, penggunaan Google Chrome. Dan Safari adalah 90%. Safari ini lebih pada web yang kita guna sekarang. Ada setengah phone gunakan Safari. Okay, ni untuk apa ni Mac lah. Mac punya OS gunakan Safari. Okay. Kemudian World Wide Web ataupun WWW adalah Internet Based Service. Okay, perkhidmatan berdasarkan kepada internet. Ataupun dipanggil starting untuk address. Untuk internet address yang kita gunakan www. Okay. With a massive collection of digital page to access information over the internet. Okay, dia ada known sebagai protokol. Okay, World Wide Web juga sebagai web lah ataupun jaringan. Okay. Okay, macam contohnya kat Poly, alamat ialah www.psp.edu, refer kepada page psp.edu.my. Kita ni. Okay, apa kita lagi? Okay, ini adalah contoh laman web Politeknik Seperampai. Use search engine, penggunaan enjin carian. Apakah dikatakan enjin carian? Enjin carian adalah satu website that provide links to the other website. Okay, maknanya dia sebagai macam kalau penggunaan operator lah. Kalau zaman dulu nak menghubungi seseorang, kita akan menghubungi operator yang akan menyambungkan panggilan kita kepada pihak yang kita nak hubungi lah. Okay, biasanya kalau ni dia akan telefon operator, please sambungkan kepada nombor-nombor sekian. Dia akan sambungkan. Macam awak pun telefon ke Poly pun, okay, yang akan jawab ialah pihak operator. Operator akan sambungkan talian awak kepada itu. Jadi, search engine ni bertindak seperti operator lah.
Okay, kalau awak tak tahu alamat direct, so tak perlulah enjin carian. Awak just type dekat address kat atas tu, www.psp.edu.my, terus pergi. Tapi kalau kita tak tahu exactly the address itu, so kita gunakan enjin carian. Okay, kat Google Chrome kita type lah Polytechnic Seberang Perai, so dia akan bagi list down kan yang related, okay, alamat web yang related dengan Polytechnic Seberang Perai. So dekat sini lah penggunaan search engine. Search engine is a large database of web-based file. You can search for information on the web using any different search engine. So yang tadi bagi macam-macam lah. Okay, contoh dia apa? Google, Yahoo, Bing, Ask.com, AOL, Mac Online dan juga MSN. So ini adalah contoh search engine ataupun engine carian. Okay, ini contoh dia lah. Okay, Google, Yahoo, Ask.com, MSN, Bing dan sebagainya. Kalau type aja bing.com, dia type Polytechnic Malaysia, so dia akan list down kan. Tapi yang sekarang ni penggunaan Google Chrome yang Google lah yang paling popular. Okay, sekarang saya tunjukkan ke atas ni. The Bing. Okay, ini adalah contoh Bing. Ini Bing iaitu oleh Microsoft. Microsoft panggil Bing lah. Kalau Google, okay, google.com.my adalah Malaysia punya base lah. Okay. Boleh offer dan juga bahasa Melayu. So Google lebih simple, tidak ada macam iklan sebagainya. Tapi kalau tengok Yahoo, okay, Yahoo, okay. Okay, yang ni. Kalau awak tengok Yahoo, agak serabut dah keluar yang weather. Okay, macam dia boleh memang search engine juga, tapi macam-macam. Dalam tandas keluar. Keluar berita-berita je ni. Jadi agak ganggu lah. Berbanding kalau tengok dengan Google, simple saja. Ini Google Malaysia, google.com.my. Okay, simple saja. Apa kita cari terus keluar. Kita pergi google.com, sama. Okay, macam ni. Okay, itu simple saja. Okay. Kita tunjuk sini contoh dia. Okay, ini Google. Dan ni apa nama ni? Aku save Google. Google. Kemudian how does internet work? Okay, macam mana internet search berfungsi? Okay. When you use a search engine seperti Google, Yahoo, Bing, you and ask it to scan its index of site and match your keyword. So bila kita letak, dia akan scan yang kita punya perkataan keyword tadi dan dia akan cari yang related, yang berkaitan. Okay, dengan kita punya tu lah. The information you retrieve will depend on the search engine and the search term. Okay. Dan awak boleh tengok how does Google search work dalam masa 5 minit lah. Klik nantilah dia punya web dia punya link ni. Nanti saya bagi buku ni. So tengoklah bagaimana Google berfungsi mencari, membuat kerja dia. Bagaimana dia search. Okay, internet search technique. Okay, check your search engine homepage. Okay, kita tengok dekat sini dia akan keluar ni lah. So kita boleh perincikan pencarian kita sama ada kita nak image, video. Okay, yang ni pun cerita pasal Google saja, tak cerita yang Bing ke Internet Explorer lain. Okay, video, news, map dan sebagainya. So dia kan boleh, kemudian dia boleh refund balik searching tu. Maknanya kita boleh refund, kita boleh detailkan dia, kita nak anytime. So dari sekarang sampai yang akan dulu lah. Ataupun past hours yang terkini, ataupun past 20 hours yang dalam masa satu hari cerita pasal tu, past week dalam masa seminggu, bulan dan sebagainya. Ataupun kita nak custom range dia, kita nak maklumat berkenaan COVID
contohnya COVID-19 daripada Disember 2019 hingga Januari 2020. That period saja. So dia akan paparkan berita ataupun information yang berkaitan dengan pada tarikh itu saja. So COVID-19. Okay. Saya nak mau sini itu. Okay, so ada berapa banyak sini? Berapa juta, berapa bilion dan sesama ni. Okay, anytime ni saya boleh customkan dia lah. Okay, daripada Disember 2020, 2019 yang kita start kan, 2019 katakan saya nak daripada 25 hari bulan 12 sehinggalah kepada Januari sebelum PKP 18 Mac. So dia akan paparkan benda ni. Okay, masa tu pun panggil coronavirus lagi. Adanya segala information yang kita cari daripada 25 bulan 12 2019 hingga 18 Mac pada PKP. Okay, ini adalah berkaitan. Kita akan paparkan pada tarikh ni. Okay, nak tengok. So kita boleh tahu kita nak cari artikel ataupun gambar yang berkaitan sebelum pada masa yang tentu. So all tu semualah, all tu daripada dulu sampailah sekarang. Okay, kalau tengok sini artikel di bawah sekali gov.ie ni adalah pada 17 Februari 2020. Okay, so paparkan ni lah. So kita boleh spesifikkan kita punya information. Okay, so tengok contoh yang pertama sini COVID-19 Malaysia. Yang ni pada bila ni? Oh, ni bila ni? Okay, ni terbaru. Dengan contoh yang 17 Februari 2020. 17 Februari 2020. Okay, punya cerita tentang COVID-19. Okay. Lagi. Okay, seterusnya. Okay, ni pas tanda saya dapat saja. Okay, the following basic commands should be a plenty of info for most modern and short. Okay, kita boleh gunakan keyword, phrase and synonym. Okay, contoh bawah ni, penggunaan keyword, phrases atau frasa dan juga synonym. Okay, kita baca sekejap. Kita nak gunakan keyword if you are researching social media and teenager consider related terms. Social media nak gunakan apa? Nak cari application, teenagers, boys, girl and age. Kita boleh referenkan balik ke sini. Okay, penggunaan multiple keyword. Okay, multiple keyword searching retrieve more specific. Maknanya lebih lagi spesifik mendalam, lebih deep lagi. Okay, example dia impact of social media among teenagers. So kita tahu semua ni kita boleh dapat yang lebih detail tentang tu. Okay, spesifikkan teenagers kepada boys and girl pun boleh juga lagi. When using a multiple keyword search, put the most important keyword first. Yang kita nak cari itu letakkan di bahagian hadapan, iaitu impact of social media. Okay, kita akan cari lah. Okay. Next. Contoh macam ni lah. How many teenagers using social media? Okay, dia akan bagi sini berapa artikel dan dicari dalam 0.67 second ni based on kepada internet speed awak lah. Internet speed awak. Okay. Result searching using Google. Okay, kalau gunakan Bing, okay, tengok kalau dalam sebagai perbandingan Google dan juga Bing. Okay, Google berapa ni? Ini juta, 1 juta ni bilion, 1.8 billion apa ni? Information regarding dengan how many teenagers using social media. So it will be searched in 0.67 seconds. While for Bing, kalau tengok Bing, dia hanya paparkan 1.5 to
juta, million information regarding dengan how many villages. Topik yang sama, okay. Gunakan Google dan juga Bing, but Google Chrome dia akan bagi lebih lah. So kat sini dah 1.8 billion result. Compare dengan Microsoft Bing 1.5 billion juta sahaja. Okay. Dalam masa, okay. Pokoknya dia masih tidak masih. Okay, next. Okay, kat sini result searching Newspaper Play using Google. Dia ada 7 juta. Okay, pandemic kat sini. Ini adalah result searching COVID-19 pandemic using Google. Okay. Okay, penggunaan tanda plus and minus sign. Plus and minus sign. Using a plus sign in front of word to require its inclusion. Maksudnya kita nak perkataan itu masuk sekali dalam internet searching kita. No space between sign and word. So kita nak type perkataan COVID tu plus. Okay. Contoh kat sini perkataan Microsoft plus Gates. So kita nak cek dua-dua sekali serentak. Okay. So keluarlah information kat sini seperti contoh Bill Gates iaitu pengasas Microsoft. Okay. Gates. The word, a word or phrases preceded by the plus must be present in the search result. Maksudnya kita puas dulu lah. Maksudnya kita nak cari perkataan Microsoft dan kaitan dengan Gates. Kalau kita letak jauh, maknanya kita cari pagar. Okay. Use the minus sign. Perkataan minus ataupun tanda minus ni in front of word required to exclusion. Maksudnya kita tak nak boleh. Nanti kita nak cari artikel berkaitan Microsoft dan tidak nak perkataan The Gates kat situ. Okay. So macam inilah. Okay, bila cakap Microsoft plus Gates tu maknanya refer kepada Bill Gates sebagai founder pengasas dia. Cuma artikel yang berkaitan dengan Microsoft and Gates. Microsoft and Gates. Okay, kalau yang ni Microsoft tolak Gates. Okay, minus Gates ni maknanya artikel yang berkaitan dengan Microsoft dan tak nak. Berbeza kalau Microsoft Gates. Okay, dia akan keluarkan dua-dua lah. So dia ni kat sini tak ada berkaitan dengan Microsoft dan juga Bill Gates. So sahaja produk Microsoft. Okay, symbol tidal. Symbol tidal ni ada bentuk macam bentuk wave kat sini. Okay, one synonym to appear in the result. Maknanya synonym yang berkaitan yang sama. Okay, music, tidal, classes. Okay, bila type music classes dia akan keluar music course, lesson of music dan sebagainya. Okay, Boolean searching. Okay, Boolean searching. Okay, Boolean ni adalah nanti awak letak perkataan and, or, and not sekali dalam masa membuat searching tadi, perkataan. And ni apa dia? Operator and narrow your search because the result must contain all the search. Maknanya kalau letak and tu, done. Done tu kedua-duanya mesti ada. Okay, kedua-duanya mesti berkaitan. Perkataan contoh heart and lung, jantung dan juga paru-paru ni, maknanya awak kena cari artikel yang ada kedua-duanya, heart dan juga lung sekali. Okay. Kalau or salah satu, or salah satu. Okay, contoh kat sini, apa lagi bagi sini? Caffeine and sports performance. Caffeine, caffeine tu, dalam kopi tu, dan mesti kedua-dua. Maknanya cari artikel yang ada perkataan kedua-duanya, iaitu caffeine dan juga sport performance. Okay, kita define message. Space. Kalau tekan heart and lung, maknanya dua-dua sekali. So artikel yang keluar tu ialah berkaitan ada perkataan heart dan lung saja, heart and lung, heart and lung, heart and lung. Okay, heart, lung and exclusion. Jadi kalau ada heart, lung, apa ni, kidney dan sebagainya pun dia akan keluar lah. Sebab apa perkataan heart dan lung tu dikira sekali. Dia nak dua-duanya ada. Okay. Caffeine and sport performance. So ada 66 juta artikel yang berkaitan yang ada dua ni. Coffee, caffeine and sport performance. So boleh carilah, mudah kan. Ini adalah teknik carian. Penggunaan awak and tu awak huruf besar lah.
Saya membesarkan dia. Okay, use the operator OR pula. Okay, broaden your search because the result must contain at least sekurang-kurangnya salah satu. Heart and lung, dia akan keluar lagi banyak. Okay, sikitlah sebab kita nak perkataan heart dengan lung tu berada sekali. Tapi kalau perkataan or ataupun atau, dia salah satu. Artikel tu sama ada heart ada pun okey, lung saja pun ada pun okey. Okay, maknanya salah satu ada dia boleh kira masuk dalam result dalam searching tadi. Okay. Di same purpose we use ataupun tak menggunakan type OR, awak type vertical bar. Vertical bar ni kalau dalam keyboard dia ada dekat atas backslash. Okay, backslash tu tekan shift, backslash tu keluarlah perkataan vertical bar. Tanda garisan macam tu. Adolescent or teenagers maknanya semua berkaitan artikel yang ada perkataan adolescents ataupun teenagers. Cuma satu tak kisah. Okay, contoh macam ni hard or lung ni. So ada hard ada, lung ada, okay, hard dan sebagainya. So dia akan lebih luas lagi banyak lah. Okay, kalau macam N ni agak narrow sikit, lagi dalam lagi deep lagi, kita nak kedua-duanya ada kat situ. Okay, seterusnya kat sini perkataan operator not. Use the operator not excluded often, so the result don't contain any of them that allow it. Lung disease, not smoking. Maknanya kita cari jangkitan lung ni paru-paru dan kita buang perkataan smoking. Tak ada. Jadi non-smoker lah. Okay, truncation. Ataupun dipanggil steaming. It's a technique that broaden your search to include various word, ending and spelling. Okay. Maknanya awak letak perkataan simbol-simbol seperti star, dollar dan sebagainya. So kita kadang tak pasti dia punya ejaan dia. So kita allergy. Okay. Bila tanda dollar kat sini. Okay. Ada tanda dollar sini. Maybe perkataan kita ialah allergic, allergen. Okay. Gastro, tanda star kat sini, kemungkinan perkataan kita tak tahu nak ejak tu, dia akan bagi suggestion gastroenteritis ataupun gastrointestinal, gastroenterologist. So dia akan bagi satu suggestion kat kita, adakah perkataan kita yang cari itu adalah gastroenteritis, gastrointestinal ataupun gastroenterologist. Okay. Awak tak pasti perkataan satu tu apa perkataan ni sebenarnya ni. So kita akan bagi tanda star kat situ, so dia akan paparkan lah. Oh, mungkin awak nak cari yang ni. Okay. Pediatric, orthopedic ataupun so dia bagi. Truncation symbol may be very bad database, common use symbol dollar ataupun tanda soal. So kita macam bagi guess kat kita nak teka lah. Okay, contoh kat sini. Allergy. Okay, allergy. Tanda dollar kat sini. So, dia bagi allergy ke. Okay. Pediatric. Okay. Dia bagi tanda soal sini. Okay, next. Okay, masuk chapter yang kedua iaitu email. Apakah masukkan email? Kita boleh baca email adalah electronic mail. Okay. Platform macam internet tadi, interconnection of the network computer semua tadi. So email ialah electronic mail. Kita main internet email system based on simple mail transfer protocol SMTP. Okay. Sejarah event tahun 61. MIT first estimate the compatible time sharing system CTSS that allow many users to log into the IBM. Okay, ini secara email lah. Pada tahun 61 dah baru wujudnya email. Dah lama dah sebenarnya. Email was started in 1965 as a method for many mainframe computer used to share time to communicate with each other. Okay.
Nanti bacalah sendiri dia punya ni. Okay, ini adalah bagaimanakah email berfungsi. Contohnya antara dua ni macam mana orang yang hantar, at least dia akan baca, terima email, dan dia hantar email kepada bob.b.org. Okay. Kemudian pergi kepada dua macam mana dan sebagainya. Okay. Ini adalah diagram bagaimanakah Alice berhubung dengan Bob menggunakan mail operator ataupun more ni. Kami ke artis more adalah mail operator. She enter the select, okay. Dia hantar macam mana, dia hantar kepada satu tempat tu dan akan hantar. So baca nanti. Okay, next. Ini adalah contoh email service provider yang ada lah. Okay, banyak lagi sebenarnya. Contoh email lah. Okay, Gmail, Outlook, Yahoo, ProtonMail. Proton bukan Proton Machine. AOL, American Online, Zoho, GMX, iCloud, Yandex, mail.com. Okay, perbandingan antara email service provider. Saya buat sini adalah comparison dia. Perbandingan antara nama produk, tahun dia release ada dikeluarkan, kos maknanya membabitkan sama ada kena bayar ke dan sebagainya. Jadi kita tengok storage dia. Okay, kat sini bagi unlimited. Okay, unlimited. Kemudian kita ada attachment limit, maknanya attachment lampiran yang dibenarkan untuk dihantar. Maknanya untuk satu ataupun multiple file. Tapi attachment limit adalah 25 kat sini. Kalau hantar video tak lepas lah. Video kena bagi link sahaja. Mana orang akan download. Okay. Dan supported language ada 54 dengan English lah. Okay. So, kemudian kita ada mail.com. Sambung 6. Kalau free, dia ada ads. Kalau sini ada ads lah, ada iklan lah. Kita guna sikit lah. Ataupun kalau tak nak iklan, kena bayar $3.95 per month ataupun almost $20 per year lah. Okay, storage pun sama unlimited. Attachment dia tambah lagi lah 5 MB. Hanya 3 bahasa saja yang di support lah. Dengan English, Spain dan sebagainya kot. Okay, kemudian kita ada Outlook dan juga Live Mail, Hotmail. Tahun 96 dan ke 2012. Okay, storage pun dah hadkan lah daripada unlimited kepada 15. Okay, kalau attachment 32. Supported, dia banyak lah, ada 106. Okay, okay lagi ada. Live cost, saya pernah ada email live cost dulu. Okay, masa tu free. Okay, masa tu free. Storage pun bagi 5. Walaupun per month per year dia pun bayar, tapi dia bagi 5. Attachment dia bagi up sikit lah. Kemudian apa lagi? Rediff Mail. Okay, unlimited. Okay, yang ni Yahoo Mail. 1 terabyte dia bagi. Dah tak unlimited lah. Maknanya storage dia bagi 1 terabyte. Kalau free, ada 25 megabyte untuk attachment. Kalau bayar, okay, dia punya attachment tu lagi besar, iaitu 150 megabyte per file. Satu file 150 menerusi Dropbox. Okay, kita bagi link saja. Okay, ada RU, okay, lagi Gmail. Okay, Gmail tahun 2004 started dia. Ada free, ada ads. Kalau berbayar ada $6 per user per month. User per month on the user domain. Okay, kalau free 15 GB. Okay, purchase mail. Okay, attachment 25. Kalau bayar dapat 30 GB. Okay, Google Drive. Okay, itu untuk service provider dia punya perbandingan. Okay, ada lagi. Ada iCloud, Tutanote, Collabnote, Mailfence, Photomail dan ni. Okay. Terusnya antara muka email. Okay. Semua dah tahu ni untuk saya.
Okay, inbox. Okay, ini adalah Gmail inbox kita, seperti simpanan email yang email masuk atau masuk kat sini lah. So kat sini inbox. Okay, apa dia dalam inbox? Inbox adalah display the inbound, maknanya email yang masuk ke sini dia paparkan dalam inbox lah. You will know who send the email, siapa yang hantar email tu, email, subject dan attachment. Okay, jadi kita buka baru dapat detail lah. Tapi dekat inbox ni kita dapat tahu siapa yang hantar, dia punya topik dia, berapa size dia dan bila dia hantar. Star ni pula ialah email yang receive, we can set the star to quickly tag. Kalau kita nak tag, kita nak macam kita nak baca kemudian, kita boleh tag star kat situ. So dekat kalau dekat Gmail ni, kita klik kat sini lah. Kat sini ada kan. Kat sini yang asalnya memang tak ada, kita klik dekat star tu, so kita akan tag. Jadi kita boleh tahu, kita boleh simpan email yang kita nak baca nanti. So quickly tag ya. Okay, next. Sekejap eh. Loading ni. PDF lah, nanti kan bagi. Ada tadi. Awak masih mendengar lagi? Hello? Ya, Cik. Okay, dengar. Ya guys, senyap ni kan. Okay, sampai ke mana tadi? Okay, start. Okay, send. Send ialah email yang telah kita hantar. Okay, email yang kita hantar. Okay, mana kita hantar lah pada ni. Contoh-contoh saya hantar di sendiri, saya hantar dekat email lain. Okay, contoh email kita hantar lah. Cara set kita balik. In the send section, it display all emails sent by the sender lah. Kita sini kan. Kemudian spam. Okay, spam. Macam-macam dah keluar email yang spam masuk ke kita. Spam, spam. Also refer to the spam or simply spam is the unsolicited message. Message sent and message via email. Okay, ataupun panggil spam lah. Unsolicited message sent and message via email to the spam. The names come from the Monty Python sketch where spam can pick product is ubiquitous, inevitable and repetitive. Itu maksudnya kata asal spam lah. Spam is continued to grow since early 1990 and 2014 it was estimated to represent about 90% of total email traffic. Okay, dulu itu adalah hasab kataan spam lah. Okay, adalah spam. Tapi sekarang ni dia refer kepada 90% of total email traffic. Email yang spam lah. Okay, kemudian compose button is click to display a new window and compose pane. Kalau kita kena klik kataan compose, ada button kat situ dekat email kita. So dia akan keluar ni tempat untuk kita write email lah. Okay. Dekat sini dia akan keluar button send ataupun just send. Okay, kita boleh edit kita punya text tadi tu. Kemudian tanda apa ni? Tanda paperclip ni refer kepada attachment lah. Kita nak letak lampiran apa-apa. Kemudian kita boleh letak URL, emoji, Google Drive, letak gambar. Ini tak apa nanti ni. Ini dia letak pen. Baca bawah ni lah. Okay.
to, kita letakkan to ni, section ni, sender must start recipient email address dengan betul lah. Okay, nama orang ataupun username dia, add tanda A tu. Kemudian provider siapa, gmail.com. If multiple recipient, setiap recipient tu kita kena spacekan dia, kita kena add comma selepas daripada dalam address dia supaya kita letakkan email kedua. Sebagai contoh, azizul@gmail.com, letak comma, jangan space lah. Letak comma selepas sebaik saja perkataan com, kemudian barulah letak email yang kedua. Okay. CC, saya refer kepada kat sini lah. Okay. CC BC. BCC. CC adalah carbon copy. The email address in the section CC we also receive. CC adalah carbon copy, ialah macam salinan kepada. Okay. Jadi orang yang diletakkan dalam salinan kepada akan turut menerima email tersebut. So kita hantar kepada, katakan hantar kepada pegawai sekian, CC kepada pengarah. So pengarah pun akan dapat salinan email tersebut. BCC ataupun blind carbon copy pula. Okay. Allow the message sender to hide the list of recipient name in linter. Kalau kita letakkan to kepada sekian-sekian pegawai, BCC kepada a list of recipient tu, jadi yang menerima dalam to tu tidak tahu bahawa email tersebut turut dihantar kepada senarai nama yang ada dalam BCC. Okay, dia tak tahulah. Jadi kita boleh hidekan dia. Maknanya kita bukan hantar pada orang tu saja, tapi kita boleh BCC kepada another recipient. So dia tak tahu kat situ. Okay, send. Bila kita letak send, the email continue to send to all. Apalah dalam to CC BCC. Dan kita boleh setting schedule the delivery time. Mana kita tak nak hantar sekarang. Kita nak hantar benda ni tepat pukul 8 pagi, sekian-sekian waktu. So kita boleh settingkan dia kat schedule. Okay, cerita kat bawah tadi kan ni ada kataan A underline ni, ada paper clip ni, ni cerita dia. A underline tu allow the sender to format text dia. Kita nak letak font jenis apa, size dia, color dia, underline dia, ataupun bold dan sebagainya. So kita boleh tekan macam format bagi word tersebut. Dalam paper clip icon pula, okay, ni saya cakap attachment tadi lah. An attachment is a computer file attached within an email message. So kena ingatlah berapakah size yang dibenarkan oleh email service provider tu. Awak kena tahulah kalau Gmail ni berapa. So dia pergi 25 MB. Kalau tak cukup, maknanya awak kena sending email yang lain lah, email yang kedua. Kalau file awak tu total semua 100 MB, okay, ada beberapa 10 file, so awak kena hantarlah 25 MB, 25. Okay, tapi single file katakan lebih daripada 25, awak kena letakkan dalam Google Drive dan bagi link saja, sharekan link tersebut kepada penerima dan suruh dia download sendiri. Saya rasa itu lebih mudah lah berbanding kalau awak hantar bulk file yang besar-besar, hantar pada orang ni, mungkin susah lah. Jadi mungkin kita letakkan dalam Google Drive. So Google Drive yang akaun percuma, dia bagi limited kepada 5 GB sahaja. So kalau nak lebih, awak kena beli dan sebagainya. So 5 GB pun ataupun create another account lain. Okay, kalau awak boleh ingat 10 account, so boleh dapatlah 5 kali 10, 50 GB. Okay. Okay. Terusnya, okay. Paper clip icon attachment saya cakap tadi. And attach can numerous different type of image, video, MP3, document, file or zip folder. Okay, kita boleh hantar. Ini dalam Google dalam Gmail. So you may set up to 25 MB as attachment. If there is more than one attachment, the total cannot exceed. Maknanya kalau sekiranya attachment file awak tu tidak boleh melebihi 25. Okay, 25 maknanya kalau lebih, if your file is more significant than 25 MB, Gmail will automatically add a Google Drive link. Automatic dia akan bagi Google Drive link to email instead of including its attachment.
Okey, sebelah daripada perkataan paper clip tadi dipanggil ini emoji tak ya apa Google Drive. Insert link. You can easily create hyperlink within your Gmail draft by clicking the hypertext button or using the control. Okay, so ni kita boleh create hyperlink. Okay, for the function, the compose pane seperti emoji, insert file. Okay, jadi emoji lah yang gambar smiley tadi. Insert file using the drive, insert photo dan insert signature. Yang tanda pakai pen tadi ialah insert signature. Okay, tanda tangan. Dan sebelah ni adalah delete, apa ni, tong sampah ni kita delete kita punya new message kita nak buang lah. Kita tak jadi nak hantar. So ada tanda tong sampah situ. Okey, seterusnya masuk chapter yang ketiga, email security and privacy. Okey, dalam pertama ialah email verification, pengesahan email, perbandingan antara email tadi tu. Okey, sekarang ni dia untuk menambah security. Keselamatan email, so dia akan setkan satu lagi email verification. So ada berapa contoh kat sini American Online OLL mail ni, dia ada beberapa verifikasi tambahan untuk keselamatan email seperti SMS verification. Contohlah kalau awak buka Gmail awak ataupun awak dekat tempat luar, komputer yang jarang dibuka, so dia akan bagi satu macam notification dekat handphone kita. Okay, sama ada adakah kita yang buka email tersebut ataupun orang lain, akaun kita. So macam Gmail memang dia bagi inilah, kalau saya nak buka first time dekat satu tempat komputer baru, dia akan hantar satu notification dekat handphone biasanya lah, kalau kita setting handphone kita sebagai ni kan. So dia akan hantar, adakah kita katakan yes, okey lah. Kalau no, dia akan tak boleh buka, dia block lah kat komputer yang baru tu. So macam AOL mail ni, dia akan minta verification dekat phone ataupun secondary email verification. Okay, tak ada ketahui lah. Ataupun recapture, maknanya kita pastikan kita bukannya robot. Okay. Okay, Gmail, yes, optional. Okay, macam contohnya. Okay, seterusnya ialah password. Yang tadi, verification. Yang kedua, password. Apakah password? Password is kata dalam type of data combined with several character used by user to identify and self-authenticate when accessing a computer network or resource to obtain or read the desired information. Kata laluan yang digunakan ataupun gabungan karakter, okay, number, huruf, simbol, okay, huruf besar atau kecil, okay, untuk kita buka data tu. Okay. The data to be entered is confidential and strictly controlled, where everyone who want to enter the system will be tested, so that only people who know the correct password can enter. So yang boleh tahu je. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, bagaimana password berfungsi? So ada kat sini ada 6 step. Okay, browse the website, create username and password. The password has been created will be enter into the hash function and hash stored in the function. Mana simpan? Kita create, dia akan simpan password kita dalam satu database, satu pangkalan data. Bila kita login masuk, step ketiga, dia re-enter dia username and password. Okay. The password enter will be go through the same hashing function as used previously. So they can compare adakah password yang kita masukkan sama seperti ada dalam database. Okay. Step kelima lah, the server check the hash with the one stored in the database. If two hash are same, maknanya sama seperti apa yang kita letak, user enter input and data stored in the database, the user is granted access. Boleh masuk lah. Kalau tak boleh, tak sama, tidak dibenarkan lah. Dan dia akan beri pemberitahuan, notification to the macam handphone kita, inform that someone is want to access your account. Okay, adakah kita ataupun orang lain. So kita tahu, maknanya account kita sedang cuba diceroboh oleh the others. Okay, kemudian creating password. Kita nak menciptakan
Okay, untuk account loan. Tapi kalau macam phone ni, sekarang ni dah macam-macam lah. Macam contoh kita install Maybank to you dekat phone. Bukan sekadar password, kita boleh settingkan dia untuk face recognition. Okay, macam tadi yang go e-wallet pakai face lah. Ataupun bagi PIN. Boleh bagi PIN dan juga face. Kalau kita tahu PIN tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada PIN, kita boleh gunakan muka kita sebagai identify kita lah. Kalau macam Maybank to you, dia boleh minta cap jari. Macam scanning kita punya on screen punya kita punya thumb. Okay, ibu jari kita untuk scan kita tu. So, ataupun boleh create pattern. So, macam-macam security. Bukan sekadar PIN saja. So, kita boleh create multiple. Untuk mudahkan kita pakai kita buat PIN, kita boleh gunakan cap jari kita untuk login kita punya account dalam phone. Okay, password dan sebagainya. Okay. It also essential to protect our data within the forum being exposed. Creating your password is necessary because it's a personal secret. Okay, penting create your password ni. Okay, soal sama ada password kita kena sama untuk setiap benda. Kita pegang pada awak kalau boleh ingat. Kalau tak boleh ingat, awak kena simpan tempat yang selamat lah. Okay, ada simpan dekat dalam quiz, kat note dan sebagainya. Simpan dalam note ke apa tu. Tapi agak bahaya kalau phone kita hilang dalam note tu. Sure, phone kita kena ada PIN, pattern, lepas tu pakai cap jari dan sebagainya. Okay, simpan dia baik-baik. Okay, we cannot create password that others can guess. Okay, yang saya cakap tadi lah. Jangan bagi orang yang mudah teka. Seperti apa contoh dia? Nombor kad pengenalan, identify card number. Maknanya nombor kad pengenalan adalah yang orang boleh tahulah sebenarnya. Mudah aja. Kita tengok pun kita boleh teka. Vehicle, plate number kenderaan, tarikh lahir dan sebagainya. Unique keyword creation, the long password, combination of character and number and symbol. So kita kena create satu yang unik, iaitu yang panjang, gabungan antara karakter, huruf dan sebagainya, number dan juga simbol. Simbol yang ada dalam keyboard awak seperti tanda nombor 1, 2, 3, nombor 1 tanda seruan, kemudian tanda @ tanda hash, tanda dollar, tanda persen, tanda apa tu yang atas ni, shift, dan tanda dan, and tu, star, buka kata, buka kurungan, tutup kurungan. Lagi banyak benda-benda macam tu, lagi secure awak punya password lah. The longer the password, the harder it for hackers to guess and track. Maknanya lagi panjang password kita, lagi susah untuk hackers ataupun penggodam untuk meneka dan hack. Okay. Email juga memerlukan password to prevent intrusion atau pencerobohan daripada pihak ketiga. Okay. Especially kalau awak berkhidmat dengan organisasi yang keep the data tu penting, so lagi pentinglah password awak ni. Okay. Okay, ini adalah satu kajian tahun 2019 lah, based on ni. Katakan password awak 123456. Okay. Sekarang ni boleh tengok dalam Google. Password security tu macam lah. Ini paling simple lah dan boleh di-retrieve oleh hackers dalam masa 0.2 millisecond. Tak sampai 1 saat. Okay. Dan dikategorikan sebagai unsafe, tidak selamat. Okay. Ini adalah nombor sahaja. Nombor PIN lain ini nombor PIN. Ini adalah nombor sahaja password awak tu. Email awak nak mudah, nak ingat. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi benda ni boleh tulis dalam masa 0.2 millisecond. Ataupun gabungan antara huruf ni nampak macam QWERTY tapi sebenarnya adalah susunan huruf data pada keyboard. Kalau tengok keyboard tu, buat tekan je QWERTYUIOP. Itu pun sama lah. Maknanya itu adalah susunan huruf atas keyboard saja.
susunan state. Okay. Benda ni boleh dibuka oleh hackers dalam masa 13 jam. Kajian dibuat lah, 13 jam. Dan juga dikenakan sebagai unsafe. Okay, contoh perkataan sini, it fun sometime. Ada 3 sini, ada huruf besar, capital letter, huruf kecil, okay, gabungan perkataan. Kemudian ada huruf I diganti dengan angka 3 kat sini. So ada nombor kat sini. Tapi tidak ada simbol. Okay. Satu perkataan yang panjang, ada gabungan huruf besar, huruf kecil. Kemudian ada nombor satu sahaja dekat sini. Tapi tidak ada simbol. Okay. Dia mengambil masa selama 48,000 tahun. Dan dikategorikan sebagai risky. Berisiko juga. Okay, yang seterusnya kat sini gabungan sama atas, cuma digantikan ada tanda simbol dollar kat sini, dollar, kemudian tanda seruan kat sini. It is fun sometimes, ada tanda seruan, gabungan huruf besar, huruf kecil, simbol, dan dengan masa 13 trillion years, dan hanya sebagai rating dia adalah good. Yang saya takut risau apa, yang paling panjang ni kemungkinan kita pun boleh lupa. I am using a long password today. Perkataan saja yang panjang. Okay. Banyak perkataan. Ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 atau 26 lah. So mengambil masa 913 trilion. Yes, this is a better punya penilaian tu lah. Dan yang agak panjang macam ni, I am using a long password today. So digantikan segala huruf tadi dengan simbol. Okay, seperti huruf L digantikan nombor 1, S digantikan dengan sign dollar punya tu, sign. Okay. So even password with number and spectacle. So mungkin masa 2 octillion years, this is the best. Okay, ranking tadi tu. Okay, please note lah, these password are for demonstration only dan jangan gunakan lah. Jangan gunakan. Satu, kalau awak boleh ingat tak apalah. Kalau ni nak tarik balik, kadang ada certain kita boleh tengok. Okay, ada simbol mata kat situ kan. Kalau kita simbol mata tu kita tekan, kita boleh tengok apa yang kita type. Ada certain tak tunjuk. So berarti bila kita dah kita lebih daripada berapa kali cubaan attempt untuk masuk, bila kita mungkin salah satu je perkataan, oh ni huruf besar kecil ni, contoh dia kat sini, dia akan block lah. So hati-hati nak create password, make sure web tu ada paparkan mata kat situ. Bila kita klik mata tu, kita boleh tengok apa benda kita type. Okay, kalau tak boleh type, jam. Habis kita punya ni. Batas kita tekan forget password. Kalau forget password, dia akan minta lah second punya ni. Dalam ada email kita yang lain ataupun nombor telefon untuk kita reset password. Okay, use secure internet access. Okay, ni contoh untuk keselamatan internet. So kita boleh buat beberapa perkara seperti rename router and network. Sentiasa buat benda ni supaya susahlah orang lain nak access. Jadi kita renamekan dia. Use solid and hard to get password. Okay, yang cara nak get password ni kita tengok yang sebelum tadi ya. Kita terangkan macam mana nak setkan password. Constantly update antivirus and operating system. Kita update antivirus dan juga OS kita ni. Yang keempat, turn on encryption. Okay, yang kelima, use various firewall. Okay, ataupun yang dilengkapi lah untuk prevent hacking activities. Okay, turn off the WPS setting. Okay, kemudian VPN, virtual private network. Okay, itu saja untuk buku ni, nanti awak baca sendiri. Okay, ini bibliografi dan cover belakang.
Okey, ini buku tadi dah. Nanti saya bagi nanti. Okey, seterusnya kita tengok apa benda yang saya akan bagi nanti. Kita akan bagi awak, saya akan bagi masuk ke dalam Jeddah dan juga WhatsApp group. Projek ni adalah kan blackboard yang keempat. Ini secara individu. Ya, saya buka. Okey, sekejap. Buka blackboard yang keempat. Okey. Okey, menggunakan projek 365 tadi. Okey. Seperti biasa, projek kita ialah bathroom renovation network. Okey, yang ni. Saya ambillah awak key in balik. Ini sama seperti latihan tu. Okey. Kat sini nyatakan equipment. Cat 8 liter material, ada tu harga sini. So ini bagian resources kan. Gaji, ada material. Kat sini isi lah. Okay, sikit tak banyak. Kemudian jawab soalan-soalannya. Working hours seperti setiap pekerja. Total cost project. Lowest cost. Okay, seperti biasa benda ni hantar dalam situ. Saya akan setting ni kemudian. Dah setting saya akan bagi tahu. So kontraktor kat sini ada kontraktor untuk work, electrician, plumber. Okay. Dia punya rate dia lah. Kontraktor untuk kerja RM22 per jam. Electrician, elektrik 25, plumber 25. Okay. Ini kerja-kerja kontraktor lah. Kalau electrical, plumbing, sikit kerja dia. Kontraktor yang paling banyak lah kerja dia. Okay, untuk mini project, nanti saya akan masukkan ke dalam WhatsApp group. Ini projek yang kedua. Okey, ada soalan apa-apa tak? Ada soalan? Silakan kalau ada apa-apa. 36 orang, saya download itemnya sekejap. Baik. Okey, tak ada apa-apa Rasa semua faham lah. Nanti buku tu saya akan bagi nanti dalam WhatsApp. Dalam kelas. Okey, kalau tak ada apa-apa, tengok ada download pun, attendant. Okey, attendant dah download. Kalau tak ada apa-apa, kita okey. Terusnya, apa-apa itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. So, yang benda yang kita perlu settlekan lagi ialah mini projek kedua, blackboard 4 dan satu lagi teori test, ujian teori. Ujian teori ni, kita makluman lah. Dia akan tanya 4 apps, 4 aplikasi yang belajar lah. Word, Excel, PowerPoint dengan project plan. Mungkin tanya pasal icon, tanya pasal fungsi dan sebagainya. Okay, kemudian termasuk dengan bab 5 iaitu E tu. Ada 8 E tu kan yang saya dah masuk video tu. Mungkin ada tanya ke situ, E pertanggungjawapan, E tu E ini sebenarnya tu, E literasi. Termasuk juga dengan e-book yang saya bagi tu. Okay, soalan-soalan tu akan dibagi secara online dan awak akan jawab lah. Okay, itu saja. Kita boleh stop kat sini. Saya nak sudahi kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa dekat dalam Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tidak ada kelas lagi. Terima Tuan. kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan.